Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar budak-budak semua? Sihat? Ustaz harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar awak semua subjek faraid darjah 4 dalam bab yang pertama, iaitu pengenalan ilmu faraid. Sebelum Ustaz mulakan, marilah bersama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, kita mulakan faraid darjah 4 dalam bab yang pertama, iaitu pengenalan ilmu faraid. Baiklah, sebelum Ustaz teruskan, Ustaz nak bagi sedikit pengenalan tentang faraid. Faraid ini adalah subjek yang pertama kali awak belajar. Subjek faraid ini adalah subjek yang pertama sekali awak belajar kan, untuk tahun ni. Faraid ini ialah satu ilmu untuk kita tahu pembahagian harta pusaka. Iaitu maksudnya lebih mudah, iaitu tentang pembahagian harta orang yang telah meninggal dunia. Jika orang yang mati itu ada harta, hartanya akan diagihkan kepada orang yang masih hidup. Jika tak ada harta, itu tak dikira lah, tak termasuk dalam faraid. Jika orang tu ada harta, maka perlu ada pembahagian kepada orang yang masih hidup, dengan mengikut syarat-syaratnya. Ada dia punya syarat dia. Jika syarat cukup, akan diagihkan kepada orang yang masih hidup. Sebab apa? Sebab harta orang yang telah meninggal dunia ni tidak digunakan, tidak diperlukan lagi untuk orang si mati ni. Sebab orang mati ni dia tak bawa harta masuk dalam kubur. Dia tak bawa harta dia pergi ke akhirat. Yang bawanya pergi ke akhirat, alam yang seterusnya, cuma 3 perkara saja, 3 benda. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, amal jariah. Yang ketiga ialah anak soleh yang mendoakan dia. 3 benda sahaja yang ditinggalkan di dunia bagi orang yang mati ni. Amalnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Bagi contoh, orang ni sepanjang hidup dia suka mengajar orang, mengajar apa-apa ilmu. Ada lagi ibu agama yang mendatangkan manfaat. Kesalahan ibu agamanya, mungkin ada ilmu-ilmu lain mengajarkan kepada orang. Kemudian orang yang menerima ilmu tu, selagi dia gunakan, dia manfaatkan ilmu tu, dia boleh bagi ilmu yang berguna, yang mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Selagi orang tu amalkan ilmu tu, selagi itulah si mati ni, yang memberi ilmu ni, yang mengajarkan ni, ilmu tu akan dapat pahala yang berterusan sehinggalah si mati tiada ke dunia. Yang kedua, amal jariah. Amal jariah. Sebagai contoh, orang si mati ni masa hidupnya selalu bersedekah. Contohnya sedekah dalam tabah masjid, dan kemudian masjid tu gunakan duit tu untuk baiki masjid, ataupun orang ni sedekah kepada pihak madrasah tahfiz ke, ataupun orang-orang yang membuat tempat belajar untuk belajar ilmu. Selagi orang gunakan duit yang si mati tu sedekahkan
untuk buat bangunan sekolah, buat masjid, dan orang gunakan masjid tu, selagi orang gunakan masjid tu, yang si mati tu sedekah, maka si mati tu akan dapat pahala, walaupun si mati tu dah berada di alam lain. Itu yang ditinggalkan di dunia, yang mana dia akan sentiasa akan dapat. Yang ketiga ialah anak yang soleh, yang selalu mendoakan dia. Jika kita ada si mati ni ada anak yang soleh, anak yang baik, yang selalu doakan, insya-Allah si mati tu yang mana dia berada di alam lain, di dalam kubur, dia akan sentiasa mendapat doa, mendapat pertolongan daripada anak yang soleh tu, yang selalu mendoakan dia. 3 perkara ni saja yang masih dapat dia dah di alam lain, dia dah masuk dalam kubur. Tapi yang lain, rumah, harta, anak-anak, tinggalkan kat dunia, tak boleh bawa masuk dalam kubur. Sebab itulah ilmu faraid ni penting, supaya harta si mati ni tidak tergantung, tidak dibiarkan begitu saja, perlu dimanfaatkan. Jika tidak manfaatkan, maka kesian orang yang mati tu, hartanya tu tak digunakan, akan jadi beban kepada orang si mati tu. Maksudnya lebih elok harta si mati ni dimanfaatkan untuk orang yang masih hidup. Sebab itulah ilmu faraid ni perlu kita belajar, dan boleh bagi kepada kita umat Islam, mesti kena belajar. Baiklah, ilmu faraid. Ilmu faraid dari segi bahasa ialah sesuatu yang ditentukan. Faraid ni satu benda yang ditentukan, telah ditetapkan, telah dikira. Berapa ini? Dia punya kadar dia. Manakala pengertian dari segi syarak, pengertian yang lebih mendalam, ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak, iaitu agama Islam, untuk waris daripada peninggalan si mati. Bahagian yang ditentukan untuk bahagian yang ditentukan oleh agama Islam untuk siapa? Untuk waris. Waris ni ialah orang yang masih hidup daripada peninggalan si mati. Si mati ni ada meninggalkan harta bila dia mati, maka harta si mati ni perlu dibahagikan kepada orang yang masih hidup, iaitu waris, dengan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Ada kadar-kadar dia, tak boleh main bagi tu je, tak boleh main bagi sama rata gitu je, tak boleh. Mesti ikut faraid, ada hukum dia. Hukum ni ada dalam Al-Quran, saya kena ikut. Dalil pelaksanaan hukum faraid, bukti bahawa mesti kita laksanakan pembagian harta ni, iaitu hukum faraid. Ada bukti dia, ada dia punya panduan dia, iaitu sumber ilmu faraid ni yang pertama sekali ialah daripada Al-Quran. Al-Quran yang kita selalu baca ni panduan kita, panduan utama kita. Yang kedua ialah Al-Hadis, hadis daripada kata-kata Nabi. Yang ketiga ialah ijma' ulama'. Ijma' ulama' maksudnya orang-orang yang pakar dalam ilmu agama Islam ni, dia saling berbincang, saling memusyarat, membincangkan tentang ilmu faraid ini. Maka 3 sumber ni digabungkan, maka jadilah satu ilmu, iaitu yang berkenaan tentang faraid, tentang pembagian harta pusaka. Jadi yang benda ni bukan benda-benda yang dia buat-buat, bukan benda-benda yang untuk tambah. Dia ada dia punya sumber dia. Datang Al-Quran ni adalah sumber daripada Allah, hadis adalah daripada Nabi Rasulullah, ijma' ulama' ni daripada orang-orang yang pakar
yang mempunyai ilmu agama yang sangat mendalam. Jadinya benda ni ini memang tidak boleh dinafikan. Saya kena ikut. Yang pertama, Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Surah An-Nisa ayat 11. Artinya, Allah Ta'ala perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Dalam Quran Allah telah perintahkan dalam surah An-Nisa ayat 11 bahawa kita ni telah diperintahkan oleh Allah untuk bahagikan harta pusaka, itu harta orang yang telah mati ni, kepada orang-orang yang masih hidup. Sebagai contoh, anak-anak kamu, iaitu dia bandingkan nak pergi nampak dia punya kadar dia mengikut kaum lelaki dan perempuan, iaitu seorang anak lelaki, bahagian untuk seorang anak lelaki ni menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Sebagai contohlah, si mati meninggal dan dia harta yang ditinggalkan untuk anak-anak dia. Sebagai contoh, si mati ni meninggalkan harta sebanyak 2,000. Contoh 2,000. Maka bahagian anak lelaki ni, seorang anak lelaki, contohnya si mati meninggalkan 3 orang anak, satu lelaki, 2 orang perempuan. Nak bagi nampak contoh ni, seorang lelaki, 2 anak perempuan. 2,000. 1,000 adalah bahagian lelaki, untuk lelaki. Maknanya lagi 1,000 lagi ialah untuk 2 orang anak perempuan. Kalau dibagikan, anak lelaki 1,000, anak perempuan 500, anak perempuan yang kedua 500. Ibaratnya tu. Maksudnya bahagian seorang anak lelaki ni bersamaan dengan 2 orang anak perempuan. 500, 1,000. Anak lelaki 1,000, 2,000. 2,000 ni adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya nak cerita bahawa bahagian anak lelaki ni lebih besar sedikit daripada anak perempuan. Kenapa? Jika diikut hikmahnya, lelaki ni adalah lelaki ni mempunyai tanggungan. Nak bagi nampak sedikit gambarannya, lelaki ni banyak tanggungan. Contohnya jika dia dah berkeluarga, dia boleh tanggung anak, dia boleh tanggung isteri dia, anak-anak dia. Jika perempuan, hidupnya dia tanggung. Sebelum kahwin, ditanggung oleh mak ayah dia. Bila dah berkahwin, ditanggung oleh suami dia. Jika lelaki, tak sama. Lelaki sebelum kahwin, dia menanggung keluarga dia. Bantu mak ayah. Jika sudah berkahwin pun sama. Perlu dia jaga keluarga dia. Jaga kebajikan keluarga dia. Maksudnya, lelaki ni tanggungan dia memang besar sedikit berbanding perempuan. Sebetulnya hikmahnya Allah bagi bahagian lelaki ni banyak sedikit daripada perempuan. Seterusnya, yang kedua, al-hadis. Sabda Rasulullah SAW, al-hikul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa liuli ar-rajulin dzakarin. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, hendaklah kamu berikan kadar yang ditetapkan kepada yang berhak mendapatkannya, iaitu bahagian fardu kepada ahli fardu. Kemudian yang bakinya diberikan kepada anak lelaki yang lebih utama. Siapa yang lebih dekat daripada asabah.
dalam hadis pun Nabi telah beritahu, telah jelaskan bahawa hendaklah berikan kadar yang ditetapkan kepada yang berhak mendapatkannya. Maksudnya sama macam tadi. Kalau bahagian lelaki itu adalah 2 kali ganda perempuan, maka kita bagi. Kita tak boleh cakap lelaki ni besar, perempuan sikit. Tak boleh, kena sama. Contohnya kalau si mati tu meninggalkan 3,000, anak dia ada 3,000. Anaknya ada 3 orang. Seorang lelaki, 2 orang perempuan. Kena bagi seorang 1,000. Tak boleh. Ikutkan faraid, ada pembahagian dia. Kita tak boleh main bagi sama rata je. Mana yang berhak dapatkan kadar tu, kena bagi. Tak boleh nafikan hak dia. Bahagian fardu kepada ahli fardu. Kemudian yang bakinya dia berikan kepada anak lelaki yang lebih utama. Jika ini kalau bagi kes yang lepas dah bagikan kepada ahli keluarga dia, ahli fardu dia, maksudnya yang inilah yang dapat bahagian. Jika ada lebih, maka yang lebih tu dia bagi kepada anak lelaki. Anak lelaki yang lebih utama, maksudnya yang lebih rapat, dia boleh dapat dengan asabah. Asabah ni baki dia yang mana yang berapat, yang berhampiran dengan ahli fardu tu, dia yang akan dapat. Yang syarat dia anak lelaki. Dan dia pun bergantung pada orang-orang yang berdekatan dengan dia. Yang seterusnya, yang ketiga, ijma' ulama'. Ijma' ulama' telah menetapkan wajib pembahagian harta pusaka menurut hukum Islam. Ijma' ulama', ulama' telah berbincang, dia mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran, maka dia semua telah mengkaji, maka dia telah hukumkan bahawa hukum wajib, hukumnya wajib untuk membahagikan harta pusaka. Tak boleh tak buat, mesti kena buat. Mesti kena buat. Dan ikutlah hukum faraid ni, berapa bahagian dia. Jadi kurang. Dan tak boleh lebih. Ikut dia punya tu hukum dia, kadar dia. Terusnya, sahabat-sahabat yang masyhur dalam ilmu faraid ialah 4 orang. Antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang kedua ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang ketiga ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat ialah Sayyidina Zaid bin Thabit. 4 orang 4 orang yang masyhur, yang terkenal berkaitan dengan ilmu faraid ni. 4 orang. Yang seterusnya ialah faedah mempelajari ilmu faraid. Apa faedah dia? Apa kelebihan dia jika seorang tu mempelajari ilmu faraid? Yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita mempelajari ilmu faraid kerana ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu agama. Ilmu faraid ini dia adalah sebahagian daripada ilmu agama. Mesti kita kena belajar ilmu agama. Cumanya ilmu faraid ini dia ada kaitan dengan ilmu matematik sedikit. Ilmu matematik kena mengira. Yang kedua ialah dapat menentukan kadar hak tiap-tiap seorang waris yang berhak daripada pusaka. Dapat tentukan kadar dia. Tak boleh yang kita tak adalah kita main bagi saja kan. Kita dapat tentukan kalau anak lelaki ni berapa, anak perempuan berapa, bapa ni berapa, maknya berapa, pakciknya berapa, makciknya berapa, atuknya berapa, nenek berapa, cucu berapa. Itu semuanya ada kiraan-kiraan dia, ada kadar-kadar dia. Dia tak boleh main bagi sama je. Ada kiraan dia bergantung kepada dia punya tingkatan nasab dia, keturunan dia, dia punya hubungan ahli keluarga dia, tengok situ.
Yang ketiga ialah mengelakkan pergaduhan dan perbuatan dan perebutan harta pusaka. Kita nak elakkan daripada berlakunya situasi yang tidak begini. Elakkan pergaduhan, berebut harta, dan benda lain lagi lah yang tak seloknya, yang tak sewajarnya berlaku. Kita nak elakkan. Yang keempat ialah kita nak menjauhkan daripada kezaliman dan kesalahan dalam pembahagian harta pusaka. Kita nak elakkan daripada kezaliman. Maksudnya mana yang orang yang patut dapat lebih sikit, dia dapat sedikit. Mana yang patut dapat sedikit, dia dapat lebih. Tak bolehnya tu. Tu menzalim. Menindas. Dan salah benda tu. Sebab itulah ilmu faraid ini kita kena belajar, dapat tahu bahagian-bahagian dia. Yang seterusnya, rukun mempusakai. Rukun mempusakai mempunyai tiga rukun dia. Yang pertama ialah mewaris, iaitu orang yang mati meninggalkan harta. Ini penting ni. Ni kalau tak ada mewaris ni, tak adalah harta yang kita nak bagi kan. Orang yang mati meninggalkan harta. Jika orang mati tidak tinggal harta, maka pun tak wujudlah mewaris ni. Tak ada benda yang nak wariskan. Kosong. Maka tak berlakulah faraid. Kalau ada, berlakulah faraid. Yang kedua ialah waris, iaitu waris yang memusakai harta. Orang yang nak terima harta pusaka tu, harta peninggalan tu, mesti ada. Kalau tak ada, tak berlakulah hukum faraid. Jika ada, barulah berlaku. Kalau harta si mati ada, tapi tak ada orang yang nak ambil, tak ada orang yang terima, maka tak berlakulah. Mesti kena ada. Yang ketiga, maurusun, harta pusaka yang ditinggalkan. Ini penting juga. Kalau harta tu tak ada, orang mati ada, orang hidup ada, tapi tak ada harta yang ditinggalkan, maka tak berlakulah faraid. Jika ada, barulah berlaku. Ini tiga benda ni mesti ada, tiga perkara mesti ada. Orang yang mati meninggalkan harta, waris orang yang hidup, iaitu orang yang menerima harta pusaka tu. Yang ketiga ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Si tiga tu ada, barulah berlaku faraid. Baiklah, itu saja pelajaran yang Ustaz terangkan pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada topik yang akan datang, iaitu syarat mempusakai. Baiklah, Ustaz tangguhkan pelajaran pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid semua.